Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bertemu dalam live pada kali ini. Alhamdulillah, dalam ujian dan dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang dikasihi dan dirahmati, kita menggunakan sebaik mungkin peluang dan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meningkatkan keimanan, ilmu dan amal kita. Mudah-mudahan ujian ini memberikan kebaikan dan juga rahmat dan kita memperoleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita kali ini, topik yang akan kita bincangkan secara ringkas insya-Allah adalah berhubung dengan perkara yang boleh menambahkan iman dan juga yang boleh mengurangkan iman. Di sisi ahli sunnati wal jamaah, kita beriman dan kita percaya bahawa iman itu ada ketika, waktu dan detiknya ia boleh kuat, kukuh, mantap dan bertambah. Ketika itu kita akan merasakan ketakutan, kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tak boleh nafikan bahawa ada ketika, detik dan waktu iman itu boleh kurang, lemah, seperti mana yang disebut oleh para ulama, al-iman ziyadah. Iman itu kadang-kadang dia bertambah dan kadang-kadang dia boleh berkurang. Sebab itu, sebagai seorang Muslim, mukmin, kita perlu mengenal pasti apakah perkara yang boleh menambahkan iman kita. Kadang-kadang kita tertanya, dalam situasi tertentu kita merasa takut dan dekat kepada Allah. Dalam keadaan tertentu kita merasa jauh, kita berani untuk melanggar perintah Allah. Kadang-kadang dalam masa yang berbeza, sifat dan tindakan kita juga berbeza. Kesemua ini adalah didorong oleh kedudukan iman. Iman bukanlah satu perkara yang statik, yang tidak bergerak ataupun kekal, keras. Dia tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Kadang-kadang kita apabila berada di belakang orang, umpamanya Facebook dan sebagainya, mungkin keberanian kita untuk menulis ataupun mengeluarkan kata-kata itu disebabkan oleh mungkin kita tidak lihat oleh manusia dan kita merasakan tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara hadis yang boleh kita jadikan panduan daripada Hanzalah radhiyallahu an, di mana satu hari dia bertemu dengan Abu Bakar. Kata dia, Abu Bakar pernah menemuinya. Lalu dia berkata kepada aku, "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Nah, Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah. Lalu Hanzalah menjawab, "Qultu nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah menjadi munafik. Lalu Abu Bakar terkejut mendengar jawapan aku. "Subhanallah, ma taqul?" Qal, "Qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'a 'ainin fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wad dayyi'at fanasina kathiran." Kata Hanzalah, kita dahulu ketika duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita disebut dan diingatkan tentang an-nar wal jannah, tentang neraka, tentang syurga. Kita merasa takut, merasa bimbang, sehingga seakan-akan ka'anna, seperti kita melihat neraka. Ini penting, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah. Jangan sesekali kita jauh daripada majlis ilmu dan juga ahli ilmu dan juga bi'ah ilmu. Kerana jika kita keluar daripada circle ataupun bulatan ataupun persekitaran environment ilmu, kita akan jauh daripada ayat-ayat Allah. Ini akan menyebabkan kita lemah, rosak, kurang iman kita. Dan faktor inilah yang akan menjadi pendorong yang paling besar untuk kita terjatuh ke dalam melakukan maksiat.
Sebab itu kita tengok banyak di kalangan para ulama apabila menyenaraikan tentang sebab-sebab bertambahnya iman, bertambahnya ilmu, bertambahnya taqwa adalah dengan kita memilih bi'ah, environment ataupun persekitaran. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang masyhur, yang selalu kita dengar. Sebab itu penting kita nak berada di sesuatu tempat, kita nak kena melihat persekitarannya, orang yang berada di situ, jirannya, siapakah orang yang akan menjadi kenalan rapat kita, kontak rapat kita dan sebagainya. Kerana perkara ini memberikan pengaruh dan kesan kepada manusia. Dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bercampur, dengan siapa kita bergaul, di kawasan dan tempat mana kita membesar, dengan siapa kelompok, kumpulan, bagaimana kita menghabiskan masa kita, ini semua memberikan kesan dalam kehidupan kita. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari berhubung dengan seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang. Diringkaskan ceritanya, dia ingin bertaubat. Apa yang dinasihatkan kepada pembunuh tersebut? Intaliq ila ardin kada wa kada fa'budillah ma'ahum. Jika engkau benar-benar ingin bertaubat, kembali ke pangkal jalan, berubah menjadi manusia yang lebih baik, engkau tidak boleh berada di tempat yang engkau berada sekarang. Di kawasan dan kampung persekitaran ini tidak akan mengekalkan dan tidak akan berjaya mengubah engkau menjadi manusia yang lebih baik. Suasana, bi'ah, persekitaran orang-orang yang berada di sekitar ini, kesemuanya hanya akan mengembalikan semula engkau kepada perbuatan, tabiat dan sikap yang lama. Intaliq ila ardin kada, engkau kena keluar, pergi ke tempat sekian-sekian disebut. Di situ suasananya berbeza, persekitarannya berbeza. Orang-orang yang berada di situ, orang-orang yang beribadah kepada Allah, tutur katanya cantik, akhlaknya mulia, fikirannya bersih. Fa'budillah ma'ahum. Engkau duduk di situ, habiskan umur engkau beribadah bersama-sama dengan mereka. Sebab itu sahabat kata, bila kami duduk dengan Nabi, berada dalam majlis Nabi, bersama dengan para sahabat Nabi, kami merasa takut kepada neraka, kami merasa rindu kepada syurga, seakan-akan kami melihat. Ini yang kita katakan faktor menambah iman, faktor memelihara agama adalah faktor kawan-kawan, persekitaran, siapa yang menjadi orang-orang yang kita bercampur dan bergaul dengan mereka. Sebab itu hadirin mukminin, dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya agama, takwa, iman seseorang itu bergantung, terpengaruh, dicorakkan oleh siapa yang menjadi temannya. Maka falyanzur, maka lihatlah. Jika kamu nak melihat imannya, agamanya, takwanya, akhlaknya, sikapnya, maka lihatlah. Falyanzur amman yukhalil, dengan siapa dia berkawan. Kerana kawan itu akan memberikan kesan kepada iman dan takwanya. Jika dia berteman dengan ahli sunnati wal jamaah, berteman dengan orang yang mencintai sunnah Nabi, maka dia akan menjadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Jika dia berteman atau berkawan dengan ahlul bid'ah yang membenci sunnah Nabi, yang mereka-reka amalan-amalan baru, yang meremehkan amalan Nabi SAW, dan dia akan menjadi seperti mana yang dicorakkan oleh rakan-rakan. Sebab itu dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW memberikan satu lagi perumpamaan kepada kita, iaitu orang yang berteman dengan orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang bertakwa, seperti orang yang berada di samping, dekat dengan orang yang menjual minyak wangi, yang mana wangi itu akan pergi kepada kita. Tetapi jika kita berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, buruk imannya, buruk akidahnya, buruk sikapnya, seperti orang yang berada di samping tukang besi, jika kita tidak terkena panasnya, kita akan terkena busuknya. Hadirin mukminin, kata Hanzalah, sebab itu apabila kami duduk dengan Nabi SAW, kami merasa takut kepada neraka, kami merasa rindu kepada syurga, seakan-akan kami melihatnya. Tetapi apabila kami balik kepada azwaj, isteri-isteri kami, wal aulad, dan kepada anak-anak kami, kami seakan-akan jauh, menyia-nyiakan. Kami menjadi berubah seperti mana yang kami duduk dengan Nabi SAW tadi. Ada beberapa perkara yang boleh kita ambil
poin daripada hadis ini. Antaranya, Islam bukanlah agama yang mesti seseorang itu senantiasa dalam keadaan ibadah khusus. Bukanlah maksudnya bila kita menjadi orang yang kuat agama, kita berada di masjid sepanjang masa, membaca Al-Quran sepanjang waktu, ataupun melakukan ibadah khusus, berpuasa sepanjang masa, salat sepanjang malam, sehingga kita mengabaikan tuntutan-tuntutan yang lain. Tidak benar. Kerana di hujung hadis itu Nabi mengatakan, Ya Hanzalah, sa'atan sa'atan. Bukanlah dengan bermaksud engkau bercampur dengan anak isterimu, engkau bercampur dengan kaum keluargamu, engkau bergurau senda, bergembira bersama-sama dengan mereka itu menyebabkan engkau menjadi munafik, seolah-olah engkau itu mempunyai dua identiti atau dua watak. Tak. Hidup ini, kata Nabi, dia mempunyai waktu, detik dan ketika. Ada ketikanya kita serius, ada ketikanya kita bertakwa, kita beriman, ada ketikanya mungkin kita mengisi masa kita dengan kehidupan dunia selama mana kita tidak terkeluar daripada jalan yang lurus. Bukanlah bermaksud orang agama itu mesti menjauhi hidupnya daripada dunia ataupun kaum keluarganya. Sebab itu Nabi melarang. Keinginan sahabat dalam hadis yang lain, ada 3 orang sahabat yang datang bertemu dengan isteri Nabi yang bersumpah untuk tidak akan tidur, bersumpah untuk tidak akan makan, bersumpah untuk tidak akan kahwin, yang akan salat sepanjang malam, yang akan menumpukan hidupnya kepada ibadat. Ini juga bukan agama. Demikian juga Nabi SAW, seorang sahabat yang mana ditegur oleh sahabat yang lain. Salman Al-Farisi menegur Abu Darda radhiyallahu an, yang tidak langsung memikirkan tentang anak isterinya, yang tidak langsung sehingga isterinya merasakan terpinggir kerana dia menumpukan kepada ibadah. Ditegur oleh Salman dan diakui oleh Nabi SAW. Jadi saya nak sebut berikutnya faktor yang boleh menambahkan iman kita di samping persekitaran, environment, bi'ah. Sebab itu penting kita mewujudkan dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, bi'ah yang dinamakan bi'ah salihah ataupun environment yang baik, good environment, kerana ini akan memberikan kesan kepada pembesaran kita. Berikutnya, faktor yang boleh menambahkan iman kita, yang boleh menguatkan iman kita adalah dengan kita menuntut ilmu syar'i. Ini juga sebab itu orang yang berada di dalam majlis ilmu, berkawan dengan ahli-ahli ilmu, seperti mana kata Al-Imam Syafi'i, wa suhbatul ustaz, ataupun engkau bersahabat atau berdampingan dengan ahli ilmu, engkau akan mendapat ilmu, mendapat iman dan taqwa. Hadirin mukminin, sebab itu kita melihat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka yang lewat masuk Islam seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, yang masuk Islam tak lama. Tak lama maksudnya mereka baru masuk Islam dan mereka berada bersama dengan Nabi hanya beberapa tahun sebelum Nabi wafat. Tetapi iman dan ilmu mereka sangat kuat. Jihad mereka, pengorbanan mereka, tadhiyah mereka kepada Islam itu sangat kuat. Kerana apa? Kerana bila mereka masuk saja Islam, mereka berdamping dengan Nabi, menghadiri majlis ilmu Nabi. Selepas daripada Nabi wafat, mereka menghadiri majlis-majlis ilmu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di atas semangat itu, maka mereka lahir sebagai sahabat yang mungkin dari sudut masanya tidak lama dengan Islam, tetapi dari sudut ilmunya besar. Sebab itu kepentingan ilmu ni tak dapat dinafikan. Kadang-kadang kita disebokkan oleh isu-isu yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus. Bahkan apalagi dalam masyarakat kita hari ini bercampur di antara ilmu yang sahih, ilmu yang daif, ilmu yang hak, ilmu yang palsu dan sebagainya. Maka sebab itu saya menasihatkan diri kita dalam masa yang ada ini, kita kena wujudkan suasana ilmu di dalam masyarakat dan keluarga kita. Sebab itu ada saja majlis ilmu di masjid, kita hadir. Walaupun mungkin ada sebahagian ilmu itu pernah kita dengar ataupun pernah kita lalui, dia mungkin menjadi peringatan bagi diri kita. Sebab itu dengan ilmu, Al-Quran menyebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Sebab itu ada suatu perkataan yang menarik yang disebut oleh para salaf, yang dikatakan ilmu itu bukanlah dengan banyaknya kita menghafal atau banyaknya kita mengetahui riwayat-riwayat. Tetapi yang dikatakan seseorang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ada orang yang ilmunya banyak, riwayatnya banyak, hafalannya kuat, tetapi tidak ada rasa takut.
Dia sanggup berbohong di atas nama Nabi, berdusta menggunakan nama Nabi, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, menggunakan agama untuk mendapatkan keuntungan dunia, walaupun mungkin dari sudut kelulusan, kedudukan ilmunya tinggi dan dipandang mulia oleh masyarakat. Tetapi ilmu itu tidak menjaganya, menjadikannya lebih sombong, takabur, tidak ada langsung tawaduk, tidak sukar mengaku salah, sukar untuk menarik balik kenyataannya, sukar untuk tunduk kepada kebenaran, memperlekehkan orang. Sombong, takabur ini lahir kadang-kadang daripada perasaan lebih, merasakan dirinya lebih ilmu. Ilmu itu la yanfa', tidak memberikan manfaat kepada dia. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i, yang dikatakan ilmu itu bukanlah apa yang dihafaz, tetapi apa yang memberikan manfaat. Mungkin kita hafal 10, tetapi langsung tidak memberikan apa-apa manfaat, itu tidak dinamakan ilmu di sisi Al-Imam Syafi'i. Mungkin kita hanya ada 1, 2 ilmu, tak banyak, tetapi ia memberikan manfaat, menjadikan kita orang yang bertakwa, meningkatkan iman, dan memberikan petunjuk untuk kita berada di atas jalan yang benar. Itu lebih bermanfaat daripada kita mempunyai ilmu yang banyak, tetapi ilmu itu menjahanamkan kita. Kita jangan lupa, Ahlul Kitab, yang digelar Ahli Kitab, sesungguhnya di dada-dada mereka itu terdapat Taurah dan Injil, menguasai kedua-dua kitab, menguasai ilmu yang diturunkan oleh Allah, tetapi mereka mengubah ayat-ayat Allah dan menjadikan ayat-ayat Allah itu untuk kepentingan hidup mereka. Seterusnya kata para ulama, cara untuk kita meningkatkan iman dan taqwa adalah kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak meningkatkan iman, meningkatkan taqwa, supaya kita rasa takut dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, supaya kita rasa hidup kita ini senantiasa dekat dengan agama, adalah dengan kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ujian, dugaan, rintangan yang dilalui oleh Nabi, bagaimana apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan sebagainya. Ini boleh menambahkan iman kita. Tanya diri kita, buku sirah apa yang telah kita baca? Cuba tanya diri kita, seperti mana kita sibuk mengetahui tentang isu-isu semasa, sibuk mengetahui tentang perkara dunia, sejarah dunia, apa yang berlaku di dunia ini, sibuk kita membaca tentang isu-isu berita-berita berhubung dengan perkara-perkara keduniaan. Apakah pernah kita membaca tentang sirah Nabi? Adakah kita mengenali isteri-isteri Nabi, mengenali para sahabat, mengetahui latar belakang dan jalan cerita hidup Nabi daripada Mekah berpindah ke Madinah, kemudian sehinggalah kepada detik kewafatan Nabi? Adakah sekarang tidak mungkin seseorang yang mencintai satu manusia itu tidak mengetahui jalan hidupnya? Kita perlu mengetahui tentang hidup Nabi, mengetahui nama-nama anak Nabi, mengetahui apa yang Allah uji Nabi, bagaimana dia berinteraksi dengan ahli keluarganya, bagaimana dia berinteraksi dengan non-Muslim, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang yang menentangnya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang munafik, apa sikapnya dalam keadaan tegang, apa sikapnya dalam keadaan senang dan sebagainya. Ini diajar di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, cara kita nak meningkatkan iman adalah dengan, ini juga kita boleh lakukan sebagai manusia, sebagai orang biasa, iaitu dengan kita melihat keindahan alam, melihat penciptaan alam. Ini juga bagus. Kita keluar daripada rumah kita melihat apa yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ayat 164. Sebab itu dalam Al-Quran Allah suruh fasiru fil ard. Ayat yang Allah kata pergi jalan, keluar, tengok, fanzuru, tengok apa yang berlaku di atas alam ini. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan tumbuh-tumbuhan, pokok dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, kapal-kapal yang berlayar di laut, dan apa yang Allah turunkan daripada langit, hujan, menghidupkan bumi, menghidupkan tumbuh-tumbuhan, kesemuanya itu ada tanda kebesaran Allah. Sebab itu, sebahagian ulama mengatakan ayat Allah ini ada dua jenis. Satu ayat yang kita baca, makru'ah, yang kita boleh baca, Quran.
Ada orang dapat hidayah, bertambah imannya melalui baca Quran, melalui mengkaji Al-Quran, melalui tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Dia dapat iman. Banyak juga di kalangan manusia yang dia tidak mengkaji Al-Quran, dia tidak melihat Al-Quran, tetapi dia dapat hidayah melalui ayat Allah juga. Iaitu ayat Allah yang tidak dibaca, tetapi ayat Allah yang dilihat, manzurah. Ada ayat yang kita kena baca Quran. Ada ayat yang kita tak perlu baca, tapi dia menambahkan iman. Satu orang manusia, dia melihat lautan yang begitu luas. Kemudian hidupan yang berada di dalam laut itu. Siapakah yang mengatur rezeki mereka? Siapakah yang memberi rezeki mereka? Melihat kepada pokok padi umpamanya. Bagaimana tumbuh daripada benih, kemudian menjadi pokok. Siapa yang menyiram? Siapa yang menyusun atur? Bagaimana dia jadi dan sebagainya. Ini mengingatkan dia balik kepada Allah. Sebab itu, Nabi Ibrahim apabila mencari Tuhan, dia melihat matahari, dia melihat bulan dan sebagainya. Allah juga suruh kita tengok. Apakah kamu tidak melihat kepada langit bagaimana dia diangkat? Tidak melihat bumi bagaimana dia dihamparkan? Tidak melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan? Bahkan dalam kajian menyatakan pada unta itu ada 1001 kemisterian, kehebatan, keluarbiasaan. Maka sebab itu ada orang yang bertambah imannya, takut kepada Allah dengan melihat alam ini. Hadirin mukminin, di samping kita mengetahui tentang faktor-faktor menambah iman, sebagai penutup dan pengakhiran kepada kuliah kita pada kali ini, jangan kita lupa dengan faktor yang boleh mengurangkan iman kita. Jika majlis ilmu itu menambah iman, sebaliknya jauh daripada majlis ilmu, jarang kita berada dalam majlis ilmu, jauh daripada kawan-kawan yang beriman dan berilmu, kita akan jauh dan kita akan rosak dan mudah disesatkan oleh syaitan. Banyaklah lagi persekitaran dan sebagainya yang memberikan kesan dan pengaruh kita di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, jangan lupa, iman yang kuat pada hari ini tak mungkin ataupun tak semestinya akan kuat pada waktu petang. Nabi kata, badiru bi'amal, segeralah kamu mengambil peluang untuk beramal. Jika ada peluang, ruang untuk kita beramal, ambil, rebut dan terus buat, jangan bertangguh. Kerana kata Nabi, ada orang beriman pada waktu pagi, kafir pada waktu, berubah imannya hanya dalam satu hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin Allah kita dapat bertemu dalam live yang dibawakan khas pada malam ini, insya-Allah. Dalam pertemuan kita pada kali ini, satu topik yang penting dan ramai daripada kita mungkin agak keliru dan mungkin berlaku kesamaran dalam memahami poin ataupun isu ini, iaitu berhubung dengan tawakal. Ada yang menyebut tawakal itu bermaksud kita serahkan bulat-bulat langsung apa yang nak berlaku itu kepada Allah tanpa kita mengambil asbab, ikhtiar ataupun apa-apa tindakan daripada diri kita. Ada juga setengah pihak yang langsung tidak bergantung kepada Allah, yang mengatakan bahawa apa yang berlaku, apa yang akan terjadi dan apa yang akan ditentukan itu adalah 100%, 100% daripada usaha dan tindak tanduk kita sendiri. Kedua-dua kefahaman ini adalah kefahaman yang terkeluar daripada kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kita diperintahkan untuk bertawakal, tetapi ia bukanlah bermaksud tawakal itu dengan kita menafikan usaha, atau kita tidak berikhtiar dengan kita duduk menanti apa yang akan berlaku. Ini tidak sahih dan kita akan buktikan daripada nas-nas Al-Quran dan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
lebih menyimpang dan terkeluar daripada pemahaman yang sebenar apabila manusia itu menyatakan sesuatu yang berlaku ataupun terjadi adalah kerana usahanya sendiri. Yang ini tidak berkait dengan takdir, tidak berkait dengan ketentuan Allah. Jika ia berusaha, dia akan mendapat kebaikan. Jika ia berusaha, dia akan mendapat apa yang dia inginkan. Dan segala perkara yang buruk baik itu berlaku di atas apa yang diusahakan dan ditentukan sepenuhnya oleh dirinya. Ini adalah pemahaman yang salah dan terkeluar daripada kefahaman yang benar. Kita lihat sedikit apa yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Apatah lagi dalam situasi hari ini kita berada di dalam pandemik COVID-19, satu ujian yang diberikan oleh Allah. Bala dan dugaan ini, musibah ataupun penyakit ini datangnya daripada Allah. Itu perkara yang patut kita imani. Puncanya, asbabnya itu boleh dikaji. Tetapi ia datang daripada Allah. Penyakit ini datang daripada Allah. Bukan sahaja penyakit ini, apa-apa sahaja penyakit, semuanya datang daripada Allah. Kesakitan, kesembuhan itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu mempunyai satu sikap yang benar bagaimana nak menghadapi penyakit dan ujian ini. Bagaimana kita nak menghadapi musibah ini? Adakah dengan kita membiarkan sahaja dia berlaku dan mendedahkan diri kita untuk terkena kepada penyakit ini tanpa kita mengambil asbab, ikhtiar, tawakal yang benar? Ini kita akan lihat. Antaranya kita petik perkataan, kalam, pandangan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, tawakal bukanlah bermaksud seseorang itu meninggalkan sebab atau sunnatullah. Maksud dia, tawakal itu bukan bermaksud seseorang itu meninggalkan sebab. Maksudnya tak mengambil sebab ataupun ketentuan Allah, sunnatullah. Sebab itu dalam hidup manusia ni ada dua benda yang perlu kita faham, perlu kita ingat dan perlu kita tempuh dan kita lalui. Satu dia panggil syariatullah, syariat Allah. Hukum hakam syarak, ketetapan yang Allah tentukan dari sudut agama, dia panggil syariatullah, syariat Allah. Satu lagi dia panggil sunnatullah, ketentuan dan ketetapan Allah dalam kehidupan manusia. Saya bagi contoh. Syariat Allah, salat umpamanya. Satu orang dia bangun salat, dia baca Al-Quran, dia zikir, itu syariat Allah. Satu orang lagi dia keluar mencari kerja, dia keluar untuk mencari rezeki, dia keluar pergi ke sawah, dia keluar pergi ke pasar untuk dia mendapatkan rezeki. Dengan bekerja mendapatkan rezeki, itu sunnatullah. Apabila manusia menggabungkan di antara syariatullah dengan sunnatullah, hukum hakam agama dengan ketetapan dan ketentuan Allah dalam urusan kehidupan dunia, maka ini akan melahirkan kehidupan yang tenang, senang dan bahagia. Kita bagi contoh apa beza syariatullah dan sunnatullah. Okey, saya bagi apa yang menarik dalam perbandingan dua perkara ini. Antara yang kita boleh kongsi. Satu, seorang yang bangkit salat subuh, kemudian dia baca Al-Quran, dia zikir, diikuti dengan salat duha, diikuti dengan baca pula Al-Quran dan sebagainya. Tetapi dia tak keluar untuk mencari rezeki, dia tak keluar untuk bekerja. Dia hanya melakukan syariatullah, tetapi dia tak melakukan sunnatullah. Adakah dia akan mendapat rezeki ataupun dia keluar lewat sayuk, dia keluar mencari rezeki? Adakah dia akan dapat rezeki? Dia tak akan dapat rezeki. Dia tidak akan dapat rezeki. Rezeki dia akan dapat pun sikit, sempit. Kerana dia hanya melakukan syariatullah, tetapi dia tak melakukan sunnatullah. Sunnatullah itu ketentuan Allah dalam kehidupan. Nak rezeki kena kerja, kena manggun awal, kena keluar, kena usaha, kena ikhtiar. Tidak semata-mata dengan baca Al-Quran, salat duha, zikir akan mendatangkan
rezeki. Tak, itu syariatullah, ketetapan Allah dalam agama. Dia berbeza dengan sunnatullah. Sunnatullah ni ketentuan hukum Allah dalam kehidupan dunia. Seorang bukan Islam, kafir, Cina umpamanya, India, Hindu ke, Buddha ke. Dia mungkin tak salat subuh. Dia mungkin tak baca Al-Quran. Dia mungkin tak berzikir dan berwirid. Dia mungkin tak sembahyang duha. Dia kafir. Tapi dia bangun awal. Dia keluar bekerja awal. Dia keluar ke pasar, ke tempat-tempat untuk dia mencari rezeki awal dengan usaha yang gigih, fokus. Soalannya, adakah dia akan mendapat rezeki? Dia akan mendapat rezeki mungkin lebih banyak berbanding dengan orang yang hanya salat syariatullah tadi. Yang hanya melakukan perintah Allah dalam urusan agama tapi tak ambil perintah Allah dalam urusan dunia. Ketentuan Allah dalam urusan dunia. Apa beza kedua ni? Yang seorang ni dia tak buat sunatullah. Yang seorang ni dia tak buat syariatullah. Tetapi jika kita menggabung jalinkan di antara syariatullah dengan sunnatullah, yakni kita salat, zikir, doa, kemudian kita ambil sunatullah, keluar kerja awal, kita akan dapat rezeki yang berkat, kita akan dapat ketenangan, kita akan dapat keselamatan, kita akan dapat kebahagiaan. Yang buat sunatullah tadi, dia dapat rezeki, tapi rezeki dia tak berkat. Rezeki dia tak diredai oleh Allah sebab dia tak buat syariatullah. Dia kaya, tapi kaya yang dimurkai. Yang syariatullah ni mungkin dia salat, mungkin tak berdosa, tapi dia tak ada rezeki pasal dia tak buat sunatullah. Ini yang kita kena faham. Mengapa ada orang bukan Islam belajar boleh berjaya? Mengapa ada orang bukan Islam boleh kaya? Mengapa ada orang bukan Islam boleh mendapat macam-macam berbanding dengan orang Islam yang salat? Kerana orang Islam kadang-kadang mereka hanya menjalankan syariatullah tetapi mereka tak mengambil sunnatullah. Orang bukan Islam kafir, of course mereka tak buat syariatullah. Tapi mereka mengamalkan, mereka mengambil asbab yang dikatakan sunnatullah itu. Mereka dapat. Itu yang dikatakan Ar-Rahman. Siapa buat dia dapat. Ini yang patut kita fahami. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Rajab, seseorang yang bertawakal itu tidaklah bermaksud dia mesti, bila dia kata dia tawakal, dia meninggalkan sebab atau meninggalkan sunnatullah yang telah ditetapkan dan ditakdirkan. Nah, tak. Tawakal bukan maksud tinggal sunnatullah. Sihat ketentuan Allah. Tawakal kepada Allah. Bagaimana tawakal kepada Allah? Dengan mengambil asbab, ubat, vaksin, rawatan dan sebagainya. Itu kata Ibn Rajab maksud tawakal. Kemudian kata Al-Imam Ibn Rajab, Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk bertawakal. Oleh kerana itu anggota badan kita patut melakukan ketaatan kepada Allah. Dan kita patut mengambil ni semua sebab-sebab ni. Makan kenyang. Betul lah Allah yang bagi kenyang. Tapi kalau kita hanya berdoa, berzikir, adakah kita akan kenyang? Tak, itu syariatullah. Sunnatullahnya kena makan. Tetapi ada orang makan yang tak kenyang. Ini yang ada pada keberkatan. Banyak kita akan bahas nanti insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 71. Hai orang-orang yang beriman, ambillah sikap berwaspada. Yakni ikhtiar. Ini kita mengambil sunnatullah. Demikian juga dalam surah Al-Anfal, lebih jelas ayat 60. Allah berfirman, Allah sebut, Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersiap sedia dengan segala kekuatan yang boleh kamu sediakan daripada kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Kenapa perlu ambil kuda? Kenapa perlu bersiap dengan senjata? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Kemenangan itu adalah ketentuan Allah. Allah yang bagi tentu siapa yang menang, siapa yang kalah. Allah yang pastikan siapa yang boleh menang, siapa yang boleh kalah. Allah boleh menangkan orang yang sikit, Allah boleh menangkan orang yang banyak. Allah boleh menangkan siapa saja yang dia nak dan Allah boleh tewaskan siapa saja yang dia nak. Tetapi Nabi mengajar kita supaya kita mengambil asbab. Ini perintah Allah. Kalau kamu nak pergi perang, pakai baju besi. Kalau kamu nak pergi perang, ambil kuda yang hebat. Kalau kamu nak pergi perang, siapkan senjata. Jangan pergi sehelai sepinggang.
walaupun kemenangan itu adalah ketentuan Allah, tetapi Allah telah nyatakan untuk menang perlu ada persediaan. Ini yang kita nak sebut. Kita boleh ambil dalam apa yang ditanyakan oleh Hercules kepada Abu Sufyan. Dalam hadis yang panjang, cerita dialog di antara Hercules dengan Abu Sufyan. Antara soalan Hercules kepada Abu Sufyan, Muhammad yang mengaku jadi Rasul, yang mengaku jadi Nabi ni, bila dia perang, dia menang semua ke? Ataupun dia menang, dia kalah? Dia menang, dia kalah. Abu Sufyan kata, ada ketika dia perang dengan kami, dia menang. Ada ketika dia kalah. Kita duk ingat, kalau Nabi tak mungkin kalah. Kalau berada di pihak Islam, di pihak Allah Ta'ala, tak mungkin kalah. Bagaimana Nabi boleh kalah? Kalau Nabi benar, takkan kalah. Itu mungkin pandangan kita. Tapi sebenarnya, Hercules kata, demikianlah para Nabi dan orang-orang yang benar disilih gantikan antara menang dan kalah. Sebab nak menunjukkan bahawa mereka itu manusia. Dan kita yang mengikuti Nabi ini juga adalah manusia biasa. Maksudnya, kalau kita menang sentiasa, itu pelik. Hanya Allah yang tak boleh dikalahkan. Hanya Allah yang tak boleh ditewaskan. Jadi maksudnya kita ikut Nabi ni, bila kita tengok, kamu kata kamu bawa Islam, kata kamu bawa sunnah, kata kamu berada di pihak Nabi, tapi kenapa kamu kalah? Tapi kenapa kamu nak sikit? Kenapa kamu tak menang? Kenapa kamu tak ramai? Kenapa tak ada sokongan? Kenapa kamu tak mendapat apa-apa dan sebagainya? Bukanlah syarat berada di atas kebenaran itu mesti menang. Bukanlah syarat benar itu mesti hebat, berada pada kedudukan dan pengikut yang ramai. Belum tentu. Kadang-kadang ceramah yang mencarut pun boleh mencapai ribuan view, ataupun filem-filem maksiat ataupun perkara-perkara lara boleh mendapat tontonan yang ramai. Adakah itu kita katakan satu kemenangan di atas kebenaran? Ini yang patut kita fikirkan. Banyak juga orang yang salah faham dan keliru tentang tawakal ini sehingga tidak mahu mengambil asbab ataupun sunnatullah. Kata para salaf, sesiapa yang mencela usaha, yakni siapa yang buat usaha yang ikhtiar tu dikatakan dia ni tak tawakal. Seperti sekarang kita dalam pandemik, kita buat ikhtiar. Ini usaha, ini sunnatullah. Jaga jarak, social distancing, kemudian kita jaga pakai mask, pakai pencuci tangan, tidak pergi ke tempat yang ramai dan sebagainya. Bukan kerana kita tak percaya bahawa Allah boleh bagi penyakit, tak. Bukan kita tak beriman, siapa yang akan terkena juga. Ada orang yang duduk di rumah, tak bercampur dengan orang pun terkena. Itu kita tak nafikan. Tetapi sunnatullahnya bagaimana? Sunnatullahnya, jika kamu melakukan hal-hal yang seperti ini, kamu akan dilindungi oleh Allah. Sebab itu Nabi berdoa, tidak duduk di atas tikar sembahyang, berdoa dan tunggu kalah pihak musyrikin Mekah. Tak. Nabi berdoa pada waktu malam. Paginya Nabi memakai baju besi, menunggang kuda pergi berperang. Tidak cukupkah dengan doa tadi? Tidak cukupkah dengan zikir tadi? Tidak cukupkah dengan munajat tadi? Bukan maksud tidak cukup, bukan maksud tak berkesan, tetapi demikianlah sunnatullah. Kemudian kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, seandainya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Dia keluar, yakni burung tadi yang sebenar-benar tawakal ni burung. Dia keluar pada waktu pagi. Burung tadi ni dia keluar pada waktu pagi. Pasal apa dia keluar? Pasal dia tawakal. Sebab apa dia keluar? Kerana dia tahu untuk mendapatkan rezeki dengan usaha memenuhi sunnatullah. Dia keluar bukan setakat dia buka mulut tunggu di sarang dia. Tak, dia keluar. Dia keluar pada waktu pagi dalam keadaan lapar dan dia kembali pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Tapi kalau dia duduk di sarang dia akan mati kelaparan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi telah memberikan satu konsep
pemahaman yang benar tentang maksud tawakal, iaitu dengan usaha mengambil sunnatullah, mengambil ketentuan, ketetapan, undang-undang, peraturan yang Allah tentukan. Api membakar. Api membakar. Siapa-siapa yang tengok api, dia akan rasa panas dan terbakar. Pisau memotong. Itu sunnatullah. Sebab itu perkara yang bercanggah dengan sunnatullah ini, sama ada dia mukjizat, ataupun sihir, ataupun karamah. Kalau kepada Nabi, seperti tak terbakarnya Nabi Ibrahim, api itu menjadi sejuk. Itu mukjizat. Karamah pada orang-orang saleh. Dan kalaulah sesuatu yang pelik itu berlaku pada orang-orang biasa, orang-orang yang melakukan maksiat ini, dipanggil sihir. Okey? Imam Ahmad rahimahullah, imam besar ahli sunnah, imam ahli sunnah. Dia pernah ditanya oleh sebahagian manusia tentang seorang lelaki. Ini satu soalan yang pernah ditanya kepada Imam Ahmad. Ada orang tanya Imam Ahmad tentang satu orang laki-laki yang hanya duduk di rumah ataupun dia duduk di masjid. Laki-laki ni duduk di rumah dengan duduk di masjid. Lalu dia berkata, aku tidak mengerjakan apa-apa. Tak perlu aku nak pergi cari kerja, tak perlu aku nak buat apa-apa. Rezeki akan datang kepada aku. Itu kata laki-laki itu. Dia duduk di rumah dan dia duduk di masjid dan dia cakap, aku tak perlu buat apa-apa, aku tak perlu ikhtiar apa-apa, aku tak perlu usaha apa-apa. Cukup sekadar aku tunggu rezeki akan mari pada aku. Apakah jawapan yang diberikan oleh Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, orang ini bodoh. Ini adalah percakapan, perkataan yang keluar daripada orang yang bodoh. Imam Ahmad kata, ukapan ini orang yang tunggu rezeki nak datang ni, tak ambil usaha ni, tak buat sunatullah ni, ungkapan orang bodoh. Cakapan orang yang bodoh, jahil, yang tidak ada ilmu. Kerana kata Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menjadikan rezeki untukku di bawah bayangan tombakku. Nampak? Maksudnya Allah telah menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Dan beliau juga bersabda dalam hadis. Kemudian Imam Ahmad baca hadis kedua, hadis burung tadi. Kata Imam Ahmad, inilah perkataan orang yang jahil terhadap sunnah, jahil terhadap hadis, yang mana Nabi sendiri kata, rezeki itu dijadikan di bawah tombakku. Maksudnya, aku kena keluar berperang untuk mendapatkan kemenangan. Kata Al-Imam Al-Munawi, burung yang keluar pada pagi dalam keadaan lapar, balik dalam keadaan kenyang, adalah usaha untuk dia mendapatkan rezeki. Yang memberi rezeki adalah Allah. Tetapi tidak dengan kita beriman kepada Allah itu sebagai pemberi rezeki sehingga kita meninggalkan usaha. Cuma kita perlu juga faham, dalam kita ikhtiar ni, kita nak sebut juga, ada ikhtiar yang terkeluar daripada akidah yang sahih. Ada kadang-kadang orang kata, yang ni saya ikhtiar ni, saya usaha ni. Kita kena faham, kita wajib untuk berusaha. Kerana itu maksud tawakal yang benar. Seperti ada satu orang yang dia salat, dia tidak tambat. Dia semayang, dia tak tambat kenderaan unta dia, kuda dia. Kenapa? Kerana dia tawakal. Tak, Nabi kata, ikat, tambat unta dan kuda engkau, kemudian baru salat. Itu tawakal. Dalam kita mengambil usaha, dalam kita melakukan tawakal, dalam kita melakukan ikhtiar, kita nak kena pastikan ikhtiar tadi tidak terkeluar daripada akidah yang benar. Seperti ada orang yang berikhtiar dengan amalan-amalan syirik. Seperti ikhtiar dengan tangkal, mendatangi bomoh, memakal azimat, jampi serapah, dukun, mendatangi kubur wali, mendatangi kubur orang-orang yang orang yang dah mati. Yang ni tak boleh. Dia kata, saya pakai tangkal ni untuk ikhtiar, untuk saya bertawakal. Saya gantung pelarih ni, ini ikhtiar. Ini syirik. Kita tak boleh samakan dengan makan ubat. Saya gantung tangkal,
saya pakai azimat macamlah orang yang makan ubat. Tangkal azimat bukan ikhtiar. Kerana tidak terbukti kaitannya dengan kesembuhan. Ini adalah amalan yang berhubung dengan syaitan. Sebab itu kita tak boleh samakan orang yang sakit pergi ambil ubat dengan orang yang sakit pergi jumpa bomoh. Orang yang sakit pergi makan ubat, orang yang sakit pakai tangkai. Tak sama. Usaha ni bangun awal, buka kedai, jaga kebersihan, masak sedap, promosi elok, harga murah, itu benar. Tapi kalau pakai tangkal, pakai pengasih, pakai azimat, pakai pelarih, guna ilmu hitam, ini bukan usaha. Ini khurafat. Ini syirik. Tak boleh kita katakan pakai tangkai, gantung azimat, guna wafak, guna benda-benda yang pelik ni apa, seperti orang yang sakit pergi berubat, ketuk dinding, ketuk tiang. Ini tak ada kaitan dengan ilmu perubatan. Ini menggunakan perantaraan syaitan. Jadi ini bukan usaha, ini khurafat. Dan kita juga nak kena ingat bahawa usaha ini Allah Azza wa Jal tidak hanya khaskan kepada orang Islam. Orang bukan Islam pun kalau dia usaha, dia tawakal, dia dapat. Sebab itu hadirin mukminin, dalam kita menempuh kehidupan ini, banyak perkara yang kita terpaksa berusaha dengan kudrat kita sendiri. Tapi orang beriman, seperti contoh petani, dia tanam pokok, dia dah usaha yang terbaik, dia dah buat segala apa yang patut. Tetapi akhirnya pokok itu tumbuh, memberikan hasil, sihat, memberikan pulangan, bukan di tangan dia, tetapi di atas ketentuan Allah. Ini yang dimaksudkan tawakal yang benar. Kita inginkan anak, zuriat. Kita tak boleh hanya duduk mengharap ia turun daripada langit. Kita berkahwin, mempunyai isteri, kemudian kita melakukan asbab dan usaha dan ikhtiar. Ada orang yang dah berkahwin puluhan tahun tak dikurniakan anak. Tetapi orang yang berkahwin ada kemungkinan dikurniakan anak. Berbanding orang yang tak berkahwin, memang tidak mungkin akan dikurniakan anak zuriat keturunannya. Ini bezanya. Orang yang melakukan usaha, kemungkinan mendapat hasil dengan rezeki yang Allah akan bagi. Tapi orang yang tak melakukan usaha, tak mungkin akan mendapat hasil. Ini yang patut kita fahami. Sebab itu kalau kita kata kita nak baik, tidak cukup dengan hanya berdoa dan duduk. Kena keluar menempuh jalan mencari ilmu. Pasal itu dalam hadis dia kata, man salaka tariqan. Siapa yang keluar mencari ilmu. Kalau duduk saja dia tak dapat ilmu. Kosong. Walaupun dia kata, ini adalah perkataan yang dusta. Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Kamu kata kamu nak baik, mendapat hidayah, kamu nak alim, kamu nak pandai, kamu nak kembali ke pangkal jalan, tapi kamu duduk bersembang dan tidak melakukan apa-apa usaha. Ini adalah perkataan dusta, karut dan bohong. Mempermain-mainkan agama. Sebab itu hadirin mukminin, kalau kita benar-benar kita kena buat apa yang kita sebab itu kata Al-Imam Ibnul Athir. Kata Al-Imam Ibnu Athir, dia kata tawakal adalah kita menyerahkan urusan dengan kita melakukan sebab dan berhubung dengan pihak lain. Bukan kita hanya bergantung kepada diri kita. Makna kita buat sesuatu lah. Buat sesuatu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan berikutnya sebagai kesimpulan yang kita boleh buat. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, setelah kita berazam, kita bertawakal. Saya nak bagi contoh. Ada orang yang mungkin dia dah usaha. Seperti seorang pelajar yang dah usaha sebaik mungkin. Sebelum-sebelum ni pun dah nampak kecemerlangan dia. Pada hari dia nak ambil periksa, Allah uji dia sakit. Tak sihat. Jadi dia tak boleh fokus nak ambil periksa dengan betul. Walaupun pada hakikatnya dia mampu. Dia boleh. Berdasarkan ilmu yang dia ada. Tapi oleh kerana Allah uji dia dengan kesakitan, dia tak boleh nak fokus, dia tak boleh jawab. Pasal itu kita kata jangan mendabik dada. Jangan kita sombong.
Sebab itu dalam Islam, bila kita nak menabur janji atau kita nak memberikan apa-apa komitmen, jangan lupa insya-Allah. Bahkan dalam azan sendiri kita diajar. Dalam azan, mari semayang. Mari semayang. Mari berjaya. Mari pergi kepada kejayaan. Semayang syariatullah. Hayya 'alal falah, kejayaan sunnatullah. Mari kita dunia dan akhirat. Apa kita diajar untuk kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Apa maksud la haula wala quwwata illa billah? Hauqalah. La haula wala. Maksudnya kita tak adalah kemampuan, daya, upaya. Wala quwwah, kekuatan. Apa maksud dua benda ni? Nak buat benda jahat pun kita tak mampu nak tinggal kalau Allah tak izin. Allah tak bagi kekuatan. Benda jahat nak tinggal, nak buang, nak berhenti, tak berjaya, tak mungkin kalau Allah tak bagi kekuatan dan Allah tak bagi keizinan. Satu lagi, quwwah, kekuatan untuk kita nak buat baik. Kita nak semayang, nak sedekah, nak baca Quran. Kalau Allah tak izin, dua benda ni. Jahat nak tinggal pun kalau Allah tak izin tak jadi. Kalau hak baik pun Allah tak izin nak buat, tak boleh buat. Sebab itu di samping kita tahu usaha apa semua tu, kita tahu Allah yang menentukan. Tapi dengan takwa yang benar Allah akan tolong. Macam cerita yang masyhur yang kita dengar, satu orang sahabat main mengadu dekat Nabi yang dikaitkan dengan ayat surah At-Talaq, ayat 1000 dinar yang kita panggil tu. Dia main mengadu kat Nabi, dia kata Rasulullah anak dia kena tangkap, tak ada siapa boleh tolong dia. Rasulullah kata nak tolong pun tak boleh, kau baliklah bertakwa, beristighfar, kau doalah kepada Allah. Dan Allah Ta'ala hantar anak dia balik. Selepas itu, mengetuk pintu, dia buka, nampak anak dia balik. Dia tanya macam mana kau boleh balik, kau terlepas. Dia kata, mereka yang colek tahan dia itu terlupa, terlepas pandang dia, sehingga dia dapat menyelamatkan diri. Benda ini tidak berlaku dengan tanpa sebarang sebab. Maknanya tak berlaku secara kebetulan, melainkan telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Sebab itu dalam pandemik ni, dalam kehidupan ini, sebab kita baca kisah Umar. Bila orang kata, Umar, kenapa kau tak pergi ke Syam? Kenapa kau nak balik ke Madinah? Kau lari daripada takdir Allah. Betul, aku tak pergi ke Syam kerana aku tahu ada penyakit. Aku balik ke Madinah, itu juga adalah takdir Allah. Tak pergi ke Syam, balik ke Madinah tu siapa yang nak? Siapa yang tentukan? Dalam tulisan siapa? Allah. Bukan pilihan Umar. Sebab kalau Allah tak tulis, mungkin Umar sampai ke Syam, Umar kena penyakit. Tapi dekat nak sampai, Umar dapat maklumat dan berubah hati. Umar dapat hidayah, patah balik. Siapa yang atur semua ni? Allah. Tetapi Umar membuat usaha. Jadi tak benarlah orang kata kita takut penyakit lebih daripada takut Allah. Bukan kita takut pada penyakit. Kita menjunjung titah, perintah, suruhan dan arahan Allah. Melakukan hal ini dalam keadaan ini. Ini bukan isu penyakit. Isu kita menunaikan apa yang Allah dan Rasul suruh dalam kes-kes dan keadaan tertentu. Sebab itu hadirin mukminin, marilah sama-sama kita mengambil asbab dan sunatullah. Jangan kita hanya bersandar kepada syariatullah, kita tak akan dapat apa yang Allah janjikan dalam sunatullah. Kalau buat sunatullah saja, kita jadi seperti binatang, seperti orang kafir yang mendapat dunia tetapi tak mendapat akhirat. Syariatullah dan sunatullah adalah orang yang benar-benar faham tentang makna tawakal, seperti yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.